Okey, kita mulai insyaAllah. Linabil karim wa alihi wa ashabil kiram al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, menyambung kepada mudzakarah ilmu kita berpandukan kepada kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan pada pagi ini mudzakarah kita sampai kepada nasihat yang keempat, muka surat 10, muka surat 10, yang mana masing-masing ada kitab. Kita tengok kitab lah. Muka surat ke-10, dia letakkan satu tajuk di situ, ialah kadar balasan mengikut kadar amalan. Kadar balasan seseorang itu mengikut kadar amalan. Ataupun dalam bahasa mudah kita ni, kerja banyak mana, gaji itulah ikut dia. Kan? Siapa kerja, maka gaji mengikut nilai kerja, mengikut nilai usaha. Jadi kat sini disebutkan kadar balasan mengikut kadar amalan. Maknanya balasan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita, maka bergantung kepada amalan. Sejauh mana amalan yang kita laksanakan itu betul dan banyak, mengikut kadar itu dibalas oleh Allah. Baik, kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata, wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Siapa-siapa tak beramal, maka tak dapat pahala. Jadi siapa beramal, dapat pahala. Jadi kita ni, bila beramal atas muka dunia, akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala sebagai ganjaran dan balasan. Artinya apa? Setiap amalan tidak percuma. Dia mesti ada pahala, ada nilai daripada sudut amalan yang kita buat. Kerja buat kita itu mesti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita beramal bukan kerana pahala. Saya sebut balik, setiap amalan yang kita buat atas muka dunia, sekecil-kecil amalan sehingga kepada sebesar-besar amalan, akan dibalas pahala oleh Allah. Akan dibalas pahala. Tetapi kita beramal bukan untuk pahala. Faham? Konsep amalan mesti lillahi ta'ala. Apa juga kita buat mesti lillahi ta'ala. Nabi SAW pernah sebut dalam kenyataan hadis yang menjadi sebutan dalam doa iftitah kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, segala amal aku, hidup dan mati aku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Apa yang kita buat ni semua kerana Allah, bukan kerana pahala. Kita beramal ni bukan kerana pahala, kerana Allah. Cumanya Allah Ta'ala ni dengan rahmatnya, dengan maha pemurahnya dia, setiap yang kita buat diberi pahala. Setiap yang kita buat pasti diberi pahala. Sekecil-kecil perkara pun pasti akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Cumanya kita sebagai hamba Allah beramal bukan kerana pahala, beramal kerana Allah. Itu dia. Salah tak kalau kita beramal kerana pahala tu? Kan? Maka di sana ada ulama mengatakan,
orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala ini ada 3 kategori. Dalam kitab ni dia kata, selama mana kau tidak beramal, maka selama itu kau tidak akan dapat pahala. Mana nak dapat pahala kena beramal. Cuma amal itu bukan kerana pahala. Amal tu bukan kerana pahala, amal kerana Allah. Cuma persoalannya, boleh tak kita ni jenis amal orang tu kerana pahala tu? Okey. Untuk memahami itu, maka ulama mengkategorikan orang beramal ini ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Ada jenis pertama, kategori amalannya ialah amalul abid. Amalul abid. Amalul abid. Amalul abid ni macam mana? Amal seorang hamba sahaya. Contoh Ustaz bagi contoh antara seorang tuan dengan hamba sahaya. Dia buat amal tu, dia buat kerja tak ada gaji. Tak ada gaji. Tapi dia buat kerja tu kenapa? Sebab takut dengan tuan dia. Itu dipanggil amalul abid. Amal seorang hamba sahaya. Amal seorang hamba sahaya. Ada jenis orang beramal macam ni. Macam tadi hamba sahaya. Dia buat kerja memang tidak dibayar gaji, tetapi dia buat kerja juga kenapa? Sebab takut kerana tuan dia. Misalan tadi dibandingkan macam mana? Macam hamba Allah manusia, dia beramal kerana Allah bukan kerana nak pahala, tetapi dia takut dengan Allah. Ada jenis orang beramal kerana takut dengan Allah. Itu satu. Yang nombor 2, ada jenis amalut tujar. Amalut tujar. Amalut tujar ni mana? Amal orang niaga. Amalut tujar. Amal kerja jenis orang niaga. Orang niaga ni macam mana? Nak untung. Niaga mesti nak untung. Kalau buat ni nak dapat ni, nak buat ni dapat ni. Jenis amal tujar ni kalau dikiaskan dalam golongan orang beramal ialah jenis amal orang yang nak sesuatu. Dia lillahi ta'ala juga, lillahi ta'ala, tapi nak sesuatu. Ni kalau buat ni dapat banyak mana pahala. Buat ni dapat banyak mana pahala. Jenis amal orang yang nak untung. Itu jenis nombor 2. Jenis nombor 2 ni tadi yang Ustaz sebut. Ada jenis orang beramal kerana nak dapat pahala. Itu nombor 2. Nombor 3, amalul ahrar dia panggil. Amalul ahrar. Amalul ahrar ni apa? Amal jenis orang merdeka. Amal jenis orang merdeka. Merdeka macam mana? Iaitu dia merdeka bukan kerana pahala, bukan kerana dunia, tetapi semua kerana Allah. Antara 3-3 tu betul tak? Semua betul. Cuma nombor 1 tu yang paling afdal. Yang paling afdal. Jadi kesimpulan daripada gambaran yang Ustaz bagi tadi tu menyebutkan bahawa Imam Ghazali kata apa? Selama kamu tidak beramal, maka selama itu kamu tidak akan dapat pahala. Selama kamu tak beramal, selama itu kamu tidak akan dapat pahala. Jadi nak fahamkannya macam mana? Kita buat amal ni pasti Allah Ta'ala akan bagi pahala. Cuma beramal bukan kerana pahala. Okay, faham Kena faham betul-betul tu. Setiap amalan tu Allah akan bagi pahala. Sebab Imam Al-Ghazali kata, selama mana kamu tak beramal, kamu tidak akan dapat pahala. Mana segala amal sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar perkara memang akan dapat pahala. Cuma kita diperintahkan oleh Nabi beramal bukan kerana pahala. Beramal kerana Allah. Berdasarkan apa? Selalu disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sungguhnya aku punya semayang, aku punya ibadat, aku punya hidup dan mati semua lillah, kerana Allah, bukan kerana yang lain. Okey. Itu yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kemudian Imam Ghazali mendatangkan satu contoh. Dia kata begini, diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mau menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga.
Imam Ghazali datangkan contoh ni kisah Bani Israel. Amal 70 tahun. 70 tahun beramal. 70 tahun beramal. Allah datangkan malaikat kepada dia, beritahu kamu punya amalan 70 tahun ni tak cukup lagi untuk masuk dalam syurga. Nak masuk kepada kita apa? Memang masuk syurga bukan kerana amal kita. Bukan kerana hebatnya amalan kita. Kita ni masuk syurga kerana rahmat Allah. Tapi kenapa beramal? Sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Bukti ketaatan, taat kepada perintah Allah. Semayang kena buat, puasa kena buat, haji kena buat, zakat kena buat, dan segala perintah Allah kena buat. Tetapi perintah Allah Ta'ala itu yang kita buat diarahkan oleh Allah bukan menjadi satu syarat untuk masuk dalam syurga. Masuk syurga atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah janji. Apa janji Allah? Kau boleh taat aku bagi syurga. Kau beramal, aku bagi syurga. Tapi bukan dengan amalan kita masuk syurga. Tapi segala amalan tu Allah pastikan diberikan pahala. Itu kena faham. Jadi amal ni niat mesti betul. Niat kena betul. Kalau niat tak betul, amal tak diterima oleh Allah. Boleh faham Jangan tak faham. Kalau tak faham tanya. Ini contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. 70 tahun beramal. Allah hantar malaikat beritahu amal kamu tu belum melayakkan masuk dalam syurga. Jadi di sini menunjukkan kepada kita apa? Beramal menunjukkan kita taat perintah Allah dan amal kita yang betul diberi pahala oleh Allah, tetapi beramal bukan kerana pahala. Faham tingkatan tu? Mudah faham ke susah? Faham? Kalau tak faham tanya. Cumanya kalau tidur memang tak faham. Kalau tidur memang tak faham. Ustaz tengok ada dua orang tidur kan. Ngantuk betul. Ustaz punya ukuran mudah je. Biasa kalau orang ni dia dalam beramal dalam hidup dia, tiba-tiba dia mengantuk. Pertama, ngantuk tu ada lumrah. Tetapi Nabi ajar, kalau disiplin yang Ustaz sebut hari tu pagi tak dijaga, dia punya ngantuk akan datang. Dia punya kaslan tu, malas dia akan datang, nasyitan hilang. Ingat tak apa yang Ustaz sebut ketika dulu? Pertemuan dulu untuk menyebabkan kita nasyitan. Nasyitan ni kita cergas, kita tak ngantuk, kaslan ni kita jadi malas. Ingat tak dulu? Apa kena buat? Baca doa bangun tidur, satu. Lagi? Wudu, 2, 3. Solat sunat. Buat tak pagi tadi? Maknanya fakta ilmu ada. Artinya tahu bangun tidur kena baca doa bangun tidur kena ambil semayang, bangun tidur juga kena semayang malam 2 rakaat. Kenapa? Sebab ketika-ketika itu adalah merupakan cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dapat buat, maka rantai yang ada dalam ketekuk kita yang diikat oleh syaitan akan terbuka. Maka kita akan hidup dalam kata nasyitan. Nasyitan tu cergas, tak stres, kita akan ceria. Tapi kalau tidak jadi kaslan, kan? Ilmu ada, buat belum? Kan? Ilmu ada, buat tak? Ilmu ada. Jadi artinya sebab tu kata Imam Ghazali dalam kitab ni, selama mana kamu belum beramal, kamu tak akan dapat pahala. Jadi ilmu dah ada tapi belum beramal. Bila ilmu ada belum beramal, apa kata ulama yang dulu Ustaz sebut? Ingat lagi tak? Ilmu ada tapi tak apa kata ulama? Ingat lagi tak? Tak ingat. Semua jenis al-ilmu fil kutub laisa fis sudur. Ilmu dekat kitab, bukan dekat dada. Kata ulama dulu, Ustaz dah sebut dulu dalam siri-siri, tapi Ustaz selalu suka ulang untuk memberi peringatan. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samaratin. Ilmu yang tidak diamal seperti pokok yang tidak berbuah. Ilmu yang tak diamal. Ada ilmu. Kan Ustaz dah beritahu itu ada ilmu, tapi tak diamal, jadi macam pokok tak berbuah. Ustaz dulu sebut kalau ada pokok tapi buah tak ada, buat macam mana? Pokok ada tapi buah tak ada, jadi manfaat dia tak ada. Buat macam mana pokok tu? Tebang je pokok.
Kan? Tebang je pokok. Tapi pokok boleh tebang, tapi orang tak boleh nak tebang. Jadi artinya orang ni dia kena berusaha untuk apa? Untuk berubah, untuk berusaha untuk beramal. Itu sebab Imam Al-Ghazali pertegakkan, selama mana kamu tak beramal, kamu tak akan dapat pahala. Dan Ustaz juga pernah sebut dulu dalam hadis Nabi SAW, kenapa kita perlu beramal dan sampai kenapa kita perlu beramal. Kenyataan ulama begitulah Al-Quran hadis Nabi, setiap amalan Allah akan bagi pahala. Dan hadis Nabi kata apa? Inna afdalul a'mal adwamuha wa in aqalla. Ustaz sebut dulu, sebaik-baik amalan itu adwam, beristiqamah, berterusan, wa in aqalla, walaupun sedikit. Kenapa demikian? Sebab Nabi juga kata innallaha la yamullu hatta tamullu. Allah tidak pernah jemu bagi pahala sehingga kamu jemu beramal. Kita beramal kita jadi jemu, tapi Allah tak pernah jemu bagi pahala. Jadi menunjukkan kepada kita apa dia? Menunjukkan kepada kita pentingnya beramal. Itu pentingnya beramal. Walaupun sedikit kena buat. Walaupun sedikit kena buat. Sebab kenapa? Allah sebenarnya nak bagi kita ilmu banyak, tetapi kita kena beramal sedikit. Ustaz sebut Allah nak bagi kita ilmu banyak, tetapi kita kena beramal sikit dulu, sebagai nak tengok betul tak kita nak ilmu tu. Apa dasar hadisnya? Nabi kata, man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa amal ilmu yang dia tahu, Allah wariskan ilmu yang dia tak tahu. Itu dalam hadis Nabi. Artinya Allah nak bagi kepada kita ilmu, tapi tengok kita nak beramal tak dengan apa yang kita ada. Artinya apabila kita mulakan dengan apa yang kita tahu, kita beramal, nanti Allah Ta'ala bagi benda yang kita tak tahu. Artinya Allah nak bagi kita banyak ilmu, Allah nak bagi kita banyak faham, tapi kita mesti mulakan dengan apa yang kita tahu. Sekurang-kurang ilmu yang kita tahu tu kita kena buat. Jangan kita ingat tu boleh, tapi kalau tak buat, artinya tak diamalkan. Bila tak diamalkan, confirm pahala tak dapat. Boleh faham? Kan simple, ilmu tu simple, senang, tapi mesti kena diamalkan, barulah dia ada kesan. Baik, tengok balik apa kata Imam Al-Ghazali. Apabila malaikat ini telah memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, ini bukan urusanku. Itu dia kata. Nampak ni? Imam Ghazali kata, malaikat jumpa seorang yang beribadat 70 tahun pada zaman Nabi Musa. Dia kata, kau punya ibadat ni belum layak masuk syurga. Tak layak. Belum layak. Apa dia jawab? Orang tadi jawab, itu bukan urusan aku. Kan? Bukan urusan apa? Bukan urusan aku. Artinya apa? Cerita aku ni masuk syurga tak masuk situ bukan urusan aku. Masuk syurga tak masuk syurga itu urusan Allah, bukan urusan dia. Kan? Maka dia kata apa? Urusan dia apa? Dia sebut ketika itu, aku diciptakan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka itulah kerja yang mesti aku lakukan. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadat kepada dia. Quran kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali kerja dia itu untuk beribadat kepada Allah. Jadi beribadat saja. Kan? Kalau kita tahu dan kalau kita faham konsep ni, artinya kita tak stres. Kalau kita faham konsep ni, maka kita akan terus beramal. Kenapa? Amal kita bukan tujuan syurga. Faham? Amal kita bukan tujuan syurga, tetapi amal kita adalah keredaan Allah Ta'ala. Amal kita adalah Allah. Syurga tu Allah yang nak bagi. Itu kerja Allah. Sebab tu dalam Quran ada ayat berbunyi, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Siapa tahu ayat ni kat surah apa? Dulu ada seorang yang habis mana? Dah balik dah? Dah habis dah? Alhamdulillah. Balik dah? Baik. Ada khidmat? Habis khidmat dah? Allah Akbar. Lupa nak ambil barakah. Lupa. Padahal hari itu jumpa sejak. Lupa ambil barakah. Ustaz memang suka jumpa dengan orang jalan macam ni.
belajar Quran habis 30 juz, lepas tu habis syahadah, ambil barokah. Kan? Ambil barokah. Sebab janji daripada Nabi tu. Janji daripada Nabi, orang yang dapat menghafal Quran kemudian habis dapat beramal, dia tu dah bagi 2 mahkota untuk mak bapaknya dari akhirat. Itu hadis Sunan Tirmizi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Jelas. Jadi kita ni untuk ambil barakah dia. Kan? Sekurang-kurang ambil barakah, minta doa. Sekurang-kurang ambil barakah, peluk dia pun dapat barakah. Kan? Sebab Ustaz pernah cerita pada kamu dulu, ada satu kisah seorang ustaz yang mengajar di tempat ustaz, tapi ayah dia dah meninggal. Ustaz pernah mengajar dulu, pernah beritahu dulu. Namanya ialah Ustaz Muhammad. Sekarang berada di Negeri Sembilan mengajar. Ustaz Muhammad belajar di Terengganu, di Terengganu. Habis pun di Terengganu. Tapi apa yang Ustaz nak ceritakan, bahawa keberkatan, Ustaz ulang balik nak sebut cerita dulu, keberkatan dia tu dapat pada bapa dia, arwah bapa dia. Kan? Sebab kisah ni Ustaz dapat daripada mulut bapa dia sendiri. Tu. Ketika dia nak syahadah, maka dia telefon bapa dia, kata, ayah tolong doakan saya. Tolong doakan saya nak syahadah. Maka anak ni syahadah, habis saja syahadah, malam berikutnya bapa dia tu mimpi pukul 4 pagi, anak datang bawa mahkota serah kepada bapa. Itu bukan di hari akhirat, diberikan di atas mubasyirat dengan mimpi di atas muka bumi. Selang beberapa lama ayahnya meninggal. Tu. Kan? Kalau cerita ustaz ni tak betul, cari seorang ustaz namanya Ustaz Muhammad dekat Negeri Sembilan. Hidup lagi. Dia pernah mengajar di tempat ustaz. Artinya apa? Memang betul janji daripada Nabi SAW, seorang yang menghafal Quran itu, menghafal Quran, dapat pula habis, dapat pula syahadah, dia memberikan mahkota kepada 2 mak bapak dia. Tu. Yang kita ni kalau tahu ambil keberkatan. Kan? Jangan tengok muka orang, kadang-kadang kita bukan suka, kan? Tetapi tengok keberkatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, ahlul Quran ahlullah wa khassah. Nabi kata ahli Quran tu ahlullah, orang yang istimewa di sisi Allah Taala, wa khassah, dan orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi kata, man syaghalahu bil Quran. Hadis Nabi, man syaghalahu bil Quran, siapa-siapa yang disibukkan oleh Quran, dirinya tu disibukkan oleh Quran, an mas'alati, daripada minta denganku. Apa maksudnya? Apa hadis ni? Hadis Sunan Tirmizi juga. Siapa-siapa disibukkan dirinya oleh Quran, maknanya apa? Pagi, petang, siang, malam nak baca Quran, nak ingat Quran dalam kepala, tak sempat nak doa. Tak sempat nak minta Allah Ta'ala kerana sibuk nak ingat Quran. Kalau terlupa, kalau tinggal, lupa, jadi salah pula. Jadi mengingati siang malam tu, maka a'tahullahu alaihi afdalu a'tahu ilaihi afdalu ma a'tahu lisa'ili, atau kama qala Nabi. Allah Ta'ala berikan dia ni, orang yang ahli Quran, lebih afdal daripada jenis orang meminta. Lebih. Mana kalau orang ahli doa pagi petang, dia berdoa Allah boleh bagi, tetapi orang ahli Quran lebih lagi akan dibagi, lebih cepat dapat berbanding dengan orang yang meminta doa. Kerana apa? Dia membaca Al-Quran kalam Allah. Itu mukjizatnya. Sebab tu kita dok tengok orang hari ni bila dia nak minta hajat, dia pergi cari orang hafal Quran, dia pergi cari madrasah, dia pergi cari minta doa, dan minta doa, dan doa itu Allah Ta'ala makbulkan. Sungguh kan? Ustaz nak tanya sini, berapa orang ada? 30. Dia kalau nak jadi base kepada untuk mujarab doa ni, dia kena pastikan 40. Tu, pelajarnya 40 ataupun 41. Kenapa? Disebutkan kalau doa 40-41 orang ni serupa dengan seorang wali. Jadi maknanya diangkat oleh Allah. Sebab tu kat tempat ustaz, bila buat majlis wirid kubra Khamis malam Jumaat seperti malam tadi, maka peserta dia tu mesti melebihi 40 peserta dia. Kenapa? Itu di antara adab-adab disiplin
dalam kita nak bermunajat kepada Allah. Dengan tidak dinafikan seorang pun minta tu Allah Ta'ala boleh beri. Siapa seorang tu? Ahli Quran. Dalam hadis kata man syaghalahu bil Quran an mas'alati, orang yang disibukkan dirinya yang Quran daripada dia sibuk tu tak sempat nak minta dengan Allah Ta'ala, atahullah afdalu minas sa'ilin, Allah Ta'ala berikan dia tu lebih afdal daripada orang yang meminta. Tu. Jadi kita tengok, jangan kita tengok orang ngaji Quran ni, walaupun kadang-kadang letih dia tertidur, dia punya tidur tu makbul di sisi Allah Ta'ala, dipandang oleh Allah, ahli Quran. Cumanya jangan kita sebagai ahli Quran menjatuhkan martabat kita itu. Jangan ahli Quran menjatuhkan martabat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Apa dia? Beramal dengan ilmu. Ramai orang boleh baca Quran, tetapi tak ramai orang boleh beramal dengan isi kandungannya. Beramal. Itu sebab tajuk kita hari ini, kalau tak beramal, tak akan dapat pahala. Tak beramal, tak dapat pahala. Jadi kalau kita ni bila beramal, kita dengar orang kata kau ni hebat mana pun bukan boleh masuk syurga. Ingat apa yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali kepada golongan orang, kepada peristiwa orang Bani Israel, 70 tahun beramal, malaikat datang beritahu kau punya amal tak layak masuk syurga. Tak apa dia jawab? Orang tadi jawab dengan malaikat, itu bukan urusan aku. Kan? Soal aku nak masuk syurga tak masuk syurga bukan urusan aku. Aku dijadikan oleh Allah untuk beramal. Quran kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Kita tidak jadikan jin manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah. Jadi untuk beribadat, kita buat ibadat. Soal syurga dan soal neraka itu bukan soal kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya apa yang dia, yakni Allah buat, kita yang akan ditanya. Jadi kalau kita faham motivasi Al-Quran tadi, kita faham orang kata kita ke, orang kritik kita ke, amal kita tadi pun tak membawa kepada syurga ke, dia tidak akan melemahkan kita. Kenapa? Tugas kita beribadat. Tugas kita beramal. Itu tugas kita. Bila kita faham tugas kita, maka kita tak kisah apa orang kata. Kan? Kita tak kisah perdebatan hukum fiqh dalam bab fiqh sama ada sah atau batal. Itu peraturan ilmu. Perdebatan ulama fiqh dalam kitab fiqh itu perdebatan disiplin ilmu. Tetapi bila kita pakai ilmu tu dalam diri kita, maka kita kena faham semuanya kita buat kerana Allah, dan kita buat tadi bukan kerana pahala dan bukan kerana syurga. Ingat sipir dia tu. Kita beramal bukan kerana syurga, bukan kerana pahala, tetapi amal kita dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jelas. Dan Ustaz sebut tadi, amal orang ada 3 kategori. Ibadatul abid, ibadatul tujar, wa ibadatul ahrar. Ibadatul abid ni ibadat seorang hamba sahaya. Dia tak mengharapkan gaji tetapi dia takut dengan Tuhan dia. Ibadatul tujar, jenis ibadat nak kaya, jenis peniaga, ada untung baru boleh jual, tak ada untung tak akan jual. Artinya apa? Jenis nak kaya, jenis nak pahala, buat ni dapat apa, buat ni dapat apa. Jenis tu. Itu pun dikira juga. Dan yang ketiga ibadatul ahrar, ibadat orang yang merdeka kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana pahala, dan bukan mu'alalatun bi'illah, bukan kerana sesuatu kerana lillahi ta'ala. Tu. Itu sebab Ustaz pernah dengar satu kisah cerita orang Malaysia juga. Dia datang pergi ke Mekah berbelajar dengan satu orang habib. Kan? Satu orang habib. Jadi dia belajar kepada seorang guru sebab orang suruh pergi jumpa dengan dia, belajar situ. Bila belajar, dia pun muzakarah dengan guru tadi. Maka sampai waktu semayang, sampai waktu semayang, dia pun semayang dengan tok guru dia tu, dengan tok guru dia semayang jadi makmum. Kan? Bila semayang jadi makmum, baru angkat takbir Allahu Akbar, Allah buka hijab, malaikat datang beritahu engkau jadi makmum dia itu semayangnya tak diterima Allah. Itu cerita ni. Ni cerita
Ni kalau Imam Ghazali ni cerita Bani Israil dulu, ni cerita benar berlaku. Kan? Anak murid orang beritahu kepada dia suruh belajar dengan orang tu sebab orang tu awliya Allah hebat. Kan? Tapi bila dia baru ikut jadi makmum, angkat tangan Allahu Akbar, Allah buka hijab, dia kata engkau ikut dia ni semayang dia pun Allah Ta'ala tak terima. Dalam hati dah goyang. Nak belajar lagi ke tak? Nak belajar lagi ke tak? Semayang. Pas semayang, dia tanya tok guru dia, sebab orang beritahu belajar dengan orang ni sebab hebat. Tanya, dia kata, aku tak jadi nak belajar dengan kau. Tok guru ni tanya kenapa? Kenapa tak jadi? Tadi masa aku semayang dengan kau, jadi makmum, Allah buka hijab kepada aku diberitahu kau punya semayang Allah tak terima. Jadi macam mana aku nak belajar kau? Ibadat kau pun ditolak. Apa Tok Guru tu kata? Sesungguhnya aku bersemayang telah 40 tahun dulu, setiap kali aku datang, malaikat kata kau punya semayang Allah tak terima. Aku dengar ni dah 40 tahun dulu, engkau dengar baru sekali. Tetapi aku tidak pernah meninggalkan sembahyang kepada Allah. Nampak? Tak pernah meninggalkan sembahyang. Menunjukkan apa? Serupa dengan kisah ni. Urusan terima dan surga itu hak Allah. Urusan kita ialah beribadat kepada Allah. Boleh faham? Itu jenis orang-orang yang tingkatan tinggi, dia kena macam tu. Kita ni bukan tingkatan tinggi, baru kena nyamuk tu pun dah tak ingat rakaat berapa. Tu baru kena nyamuk sikit tu dah tak ingat rakaat berapa. Tu masalah. Dia tu ingat kepada Allah, dibukakan hijab oleh Allah. Itu sebab kena memahami zahir syariat. Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu tugas kita. Hak lain tu Allah Ta'ala punya kerja. Hak yang lain tu Allah kata, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kau jangan tanya apa yang Allah Ta'ala punya kerja, kamu yang akan ditanya. Jadi apa-apa benda yang berkenaan kerja Allah Ta'ala, nak bagi syurga, nak terima amalan, itu kerja dia. Itu bukan persoalan kita. Persoalan kita ialah kita kena mengabdikan diri, beribadat terus kepada Allah. Boleh faham? Boleh faham? Jangan hanya berilmu tapi tak beramal. Ingat tu. Jangan aja berilmu tapi tak beramal. Satu lagi Ustaz nak tanya. Kamu ni ramai-ramai pagi tadi bangun, siapa yang buat macam dia kata? Cuba kat tangan. Pagi tadi. Jujur je lah, jujur. Pagi tadi bangun, buat macam dia sebut tadi. Baca doa, bangun tidur, wuduk dan sembahyang 2 rakaat. Ada? Seorang pun tak ada. Okey, kalau tak ada seorang, Ustaz tanya soalan kedua. Siapa bangun pagi tadi ketika bang berkumandang? Tak ada. Siapa bangun pagi tadi sebelum bang? Cuba angkat tangan. Sebelum bang Sebelum bang pukul berapa bangun? Pukul berapa? 5? 5.30? 5.30? Oh, rugi betul. 3 perkara tu. 3 perkara tak dapat tu, rugi betul. Sungguh, Ustaz kata rugi. Kenapa? Itu ilmu disuruh kita untuk beramal. Kan? Yang itu yang kita kena tanya. Kita jangan tanya Allah Ta'ala punya kerja, kita kena tanya kita punya kerja. Tu kita punya kerja tu. Jadi kita kena muhasabah hari-hari, kena tengok, kena muhasabah. Sebab kenapa Ustaz selalu tekankan benda tu? Sebab kamu adalah ahli Quran. Kamu ahli Quran. Bila kamu menghafal Quran, kamu ahli Quran, kamu kena buat begitu. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti akan ada perbezaan. Confirm tu mesti akan ada perbezaan. Sebab tu orang-orang alim dulu, dia kalau bangun dia mesti sebelum subuh, sebelum azan, dia akan buat 3 perkara. Tetapi segala amalan malam, kalau dia tak sempat buat, dia akan qada waktu duha.
Sama ada bentuk wirid ke apa, dia akan qada waktu duha. Kerana ada hadis menyebutkan demikian. Sampai macam tu. Kenapa? Nak jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat tu. Benda tu bukan benda simple, sebab Nabi pun kata man tamassaka bi sunnati inda fasadin nasi falahu ajru mi'ata syahidin. Orang berpegang kepada sunnahku ketika suasana masyarakat manusia itu fasad, rosak, masyarakat tak beramal kepada sunnah Nabi, masyarakat meninggalkan sunnah Nabi, tetapi kita mampu untuk tamasuk berpegang, falahu ajru mi'ata syahidin, baginya 100 pahala mati syahid. Dapat pahala ganjaran demikian. Walaupun sekecil-kecil. Sekecil-kecil. Sebab tu selalu Tuan Guru Ustaz sebut, mani betulia. Ingat ini sipir, mudah. Mani betulia bitarkil adab faqad ubtilia bitarkis sunnah. Mani betulia bitarkil adab faqad ibtulia bitarkis sunnah. Siapa-siapa dia dibalakan dengan meninggalkan adab, Allah akan balakan dia dengan meninggalkan sunnah. Ya. Dan kenyataan Ustaz ni boleh dirujuk dalam kitab, apa nama kitabnya ialah Fathul Mannanil Karim fi Adab Hamlatil Quran. Dan apa yang Ustaz sebut ni muka surat terakhir dalam kitab tu, Fathul Mannanil Karim fi Adab Hamlatil Quran, disebutkan mani betulia bitarkil adab faqad betulia bitarkis sunnah. Orang yang dibalakan oleh Allah dengan meninggalkan adab, maka dibalakan dia dengan meninggalkan sunnah. Jadi yang Ustaz sebut tadi itu 3, itu adab kita dengan Allah. Adab kita. Kenapa? Kita dah boleh tidur, kita bangun, kita sihat, kita berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Adabnya doa. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu adabnya. Adabnya apa lagi? Adabnya ambil air sembahyang, berwuduk. Kenapa? Sebab Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadis ijastayqadha ahadukum min naumi wala yakmis yada fil ina fa innahu la yadri aina batat yadah, atau kama qala Nabi. Nabi kata ijastayqadha ahadukum min naumi, bila seorang kamu itu bangun daripada tidur, fala yakmis yada fil ina, jangan mencelupkan tangan seorang itu dalam air, fa innahu la yadri aina batat yadah, kerana dia tak tahu malam tu tangan dia tidur kat mana. Sebab tu dia kata bila bangun selain baca doa kena bersuci, ambil uduk tu. Sebab tu Nabi SAW sebut bangun jangan senang-senang mencelup aja, tak. Kita kena bersuci dulu. Bersuci ni ambil uduk. Ambil uduk. Nah, itu dia yang disebutkan oleh Nabi tu. Artinya benda tadi tu memang disebutkan oleh Nabi, ada asar yang lain yang menyebutkan perkara itu mesti dibuat. Sebab adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan Nabi, adab kita dengan sunnah. Jadi dia akan menjadikan kita tidak akan meninggalkan sunnah. Tetapi kalau adab itu kita tinggalkan, Allah balakan kita. Bila balakan tu makna kita tak ambil sambil ringan. Ambil ringan dalam bab tu. Jadi artinya faqad ibtuliya bitarki sunnah. Dia akan jadi meninggalkan sunnah lepas tu. Adab tak ada, dia akan meninggalkan sunnah. Dan Ustaz selalu pernah sebut, kalau kamu ingat balik bab adab ni, Ustaz sebut ada seorang ulama kata apa? Dia kata ij'al amaluka wa ilmuka milhan waj'al adabuka daqiqan. Kamu kena jadikan kamu punya amal dengan ilmu itu seperti garam, dan jadikan kamu punya adab itu seperti tepung. Pernah dengar tak ni? Tak pernah. Ni Ustaz sebut hari ni. Jadikan kamu punya amal dan ilmu itu macam garam, dan kamu kena jadikan adab kamu tu macam tepung. Garam, tepung kenal kan? Garam kena ada, tepung kena ada kalau nak buat jemput-jemput. Betul? Nak buat cengkodok, garam kena ada, tepung kena ada. Tetapi manifestasi kata ulama tu sebut, kalau nak buat tepung, cuba kita bagi tepung sikit, garamnya banyak. Boleh makan tak? Tepung sikit, garam banyak. Boleh makan? Memang tak boleh makan. Kalau makan juga confirm muntah, darah tinggi. Kan? Tetapi yang confirmnya nak sedap makan, tepung mesti lebih, garam mesti sikit. Tepung lebih, garam sikit. Artinya jadi cengkodok, jadi tepung, boleh makan. Jadi jemput-jemput boleh makan.
Memberi arti apa? Kalau ulama kata amal kamu, ilmu kamu itu seperti garam, artinya sikit. Tetapi adab kamu itu seperti tepung, banyak. Maknanya apa? Adab kena banyak, ilmu sikit, amal sikit. Faham tu? Bukti amal sikit tadi dah tu, ilmu banyak tapi tak beramal, sikit dah tu kan. Tapi bukan suruh tak amal, tapi nak sebutkan adab tu dia lebih banyak daripada ilmu. Itu yang dimaksudkan, adab tu lebih banyak pada ilmu. Bila adab lebih banyak pada ilmu, itu yang nak beramal senang. Yang nak beramal senang. Kenapa? Sebab dengan adab itu, kata Imam Syahrurawardi dulu yang Ustaz kata, bil adabi yufhamul ilmi wa bil ilmi yasluhul amal wa bil amali tanalul hikmah. Dengan adab itu kamu akan faham ilmu. Ulama kaji, dengan adab itu bukan banyak ilmu. Dengan adab itu kamu akan faham ilmu. Dengan ilmu itu kamu akan memperbaiki amalan. Dengan amalan itulah kamu akan dapat kurniaan. Tanalul hikmah, kurniaan daripada Allah. Bila dapat kurniaan tu, dapat hikmah daripada Allah, kata Allah dalam Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah Taala berikan hikmah, dia adalah orang yang mendapat hikmah, yang kebaikan yang banyak. Mulanya tu tadi adab. Kan? Nah, itu penting. Jadi adab dengan Allah Taala tu nak kena jaga. Adab dengan Allah. Lebih-lebih lagi adab dengan guru lah. Adab dengan Allah tu memang nak kena jaga. Itu selalu memang kena jaga. Jadi artinya kalau orang banyak ilmu tak ada adab, itu yang dikatakan biadab. Kan? Orang yang tak ada adab tapi ilmu banyak, itu dikatakan biadab. Ataupun kurang ajar. Padahal dah belajar tu ilmu banyak belajar, tapi kurang ajar. Hak mana yang kurangnya? Adabnya. Boleh faham? Nah, itu penting. Ya? Bina kita belajar Quran ni, sebagaimana kata Imam Ghazali, kena beramal. Tetapi adab amalan tu nak kena jaga. Sebab tu saya kata waktu pagi tu bangun, yang itu walaupun dia merupakan adab, benda sunat, jangan dipandang macam tak ada harga. Kena usahakan, kena usaha, barulah Allah Taala bagi. Bangun tu dah cantik dah 5.30 tu kan, bang subuh 6.10 kan, sempat lagi 2 rakaat solat malam, bersuci sempat, baca doa lagi sempat, itu cukup kan. Tapi kalau ilmu ada tak beramal, kasajaratin bila samarah, macam pokok tak ada buah kan. Tu ada satu lagi, setengah kata syair Arab, setengah kata asar sahabat, setengah kata hadis. Man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'ali bil ilmi. Orang nak dunia dia kena ada ilmu, orang nak akhirat pun kena ada ilmu, nak dua-dua pun kena ada ilmu. Dan ilmu itu yang ada untuk dunia, untuk akhirat, dan dua-dua tidak akan dipahami kalau tidak didulukan dengan adab. Boleh faham? Itu penting. Ya, penting. Benda tu penting. Jadi adab ni penting. Kalau tak penting, artinya kita ngapal Quran jadi payah. Kesan dia ngapal Quran jadi payah. Kalaupun senang ngapal Quran, ingat, sesuatu yang senang tetapi tidak dengan ada adabnya, dia jadi istidraj. Dia bukan Quran, jadi istidraj. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Orang ahli Quran kadang dia tak lari daripada perkara maksiat. Kenapa? Sebab adabnya tak jaga. Itu penting. Ya? Kita kena faham kedudukan kita sebagai hamba Allah, kita beramal. Soal hak lain itu hak Allah Ta'ala punya kerja, kita tak perlu nak bersoal. Baik, tengok balik dalam kitab. Apa dia kata? Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadat akan daku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu bahawalah kamu semua bahawa aku telah mengampuni segala dosanya. Ni orang yang beribadat pada zaman Bani Israel 70 tahun. Dalam dialog tadi yang dirakamkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menunjukkan Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat. Itu jelas. Tetapi hujung tu disebut,
Allah kata, aku ampunkan akan dosa hamba-hambaku. Artinya apa? Hijab antara kita dengan Allah Ta'ala di antaranya ialah sebab dosa. Hijab antara kita dengan Allah, antara puncanya ialah dosa. Banyaknya dosa, dia akan menghijab kita. Itu sebab kata ulama dalam kitab tafsir Ibn Kathir menceritakan tentang dosa. Dia kata apa? Cerita pasal tentang orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka di sana kedatangkan satu syair Arab, disebunyinya begini. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Kamu jangan sekali-kali memandang ringan, memandang enteng tentang saghirah, dosa-dosa yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung yang besar itu hasil daripada tumbukan susunan batu-batu yang kecil. Bukit gunung yang besar itu hasil daripada tumpukan batu-batu kecil. Maknanya kat situ jangan pandang remeh dengan dosa kecil itu. Sebab dengan kita pandang remeh, kita akan mengulang, kita akan buat, maka dia jadi besar. Tidak jadi sesuatu itu kecil kalau dia berulang. La takunu saghiratan iza taqarrara. Dia tak akan jadi sesuatu kecil kalau dia berulang. Dia jadi besar. Kan? Macam kamu makan nasi lemak hari ni, besok, lusa, makin kecil ke makin besar? Makin besar. Tubuh mesti makin besar. Kerana apa? Kerana makan makanan yang sama berulang-ulang. Umur berapa tahun? 15. Berapa kilo badan? Berapa kilo? Kau tak pernah timbang? Ustaz ni umur sekarang ni masuk 52. Timbang je 78. Nak dapatkan badan 78 kilo, kena makan 52 tahun. Tu maksud Ustaz itu. Nak dapat 78 kilo tu, termaksa makan 52 tahun. Baru dapat timbangan 78 kilo. Itu jasmani. Cuba rohani. Rohani kita tu, hak 50 tahun tu, super tak dengan 78 kilo jasmani. Tu. Kena faham balik. Rohani tu, kalau kita makan hari-hari pun badan boleh besar, rohani tu kita beramal dengan Allah Ta'ala pun dia sama besar. Kan? Tetapi kalau badan besar, rohani kecil, apa jadi? Kalau rohani besar, badan kecil, okey. Kan? Ustaz malam tadi kuliah maghrib kat Sekamat. Dekat satu masjid Sekamat. Lepas habis kuliah ni, Ustaz makan berdepan dengan satu orang tua. Umur dah 71. Ni seorang guru. Kan? Jadi nak ceritakan kedudukan antara jasmani dengan rohani. Maka kawan di sebelah kata, Ustaz ni kalau ikutkan adat, dah mati lama dah. Kata. Nak buka cerita, dah mati lama. Kenapa? Dia ni dulu aksiden, patah riuk. Orang dah tutup dengan tepi jalan dengan plastik lah. Mana tinggal nak ambil, pergi bawa, buat hospital je. Orang kata pun hukum mati dah. Tak bergerak dah. Hukum mati. Jadi bila nak ambil je, jari satu bergerak. Nak ambil je, jari satu bergerak. Asal dah kata mati dah, tinggal nak ambil. Jari satu bergerak, terus bawa hospital. 2 minggu tak sadar. Dia tunjuk, dia kata tangan kiri ada besi, kaki pun ada besi. 2 minggu tak sadar. Bila sadar tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Doktor kata, disebut dengan ustaz, doktor kata memang saya tak boleh bangun untuk selama-lamanya. Tapi sebelum sadar tu 2 minggu, doktor beritahu bini dia, ni ilmu doktor kata, ni makcik tunggu mati. Ilmu doktor kata tunggu mati je. Tunggu dia matilah, ilmu doktor. Tapi lepas 2 minggu sadar, doktor pun kata, makcik ni memang akan lumpuh selama-lamanya, tak boleh bangun. Sebulan boleh duduk. Sebulan boleh duduk. Doktor kata memang tak boleh, tapi sebulan boleh duduk. Pasang besi kanan kiri, pergi berubat,
sampai sekarang hidup balik, boleh berjalan, boleh pandu kita, hidup lagi sampai sekarang. Yang tukang jaga pula mati dulu. Yang tukang jaga mati dulu, dia tak mati. Tapi apa yang disebutkan apa? Sahabat dia yang biasa dengan dia ni mental kuat, jiwa kuat, rohani kuat, badan lemah macam mana pun tetapi boleh bawa. Tu nak sebutkan, bila rohani ni kuat, badan lemah pun boleh bangun, badan lemah pun boleh bawa. Tapi kalau badan tu kuat, rohani lemah, nak buka mata pagi pun tak boleh bangun. Nak buka mata tu pagi pun tak boleh bangun. Nak angkat ni, apa kening yang tak berapa nak kilo ni, kilo pun tak ada kan, tak mampu nak angkat. Betul? Kalau rohani lemah. Kalau jasmani kuat, rohani lemah, tu tengok orang body transformer. Tahu body transformer? Bukan filem Transformer. Body makna orang yang heavyweight punya angkat badan sadar lah, senang kan, badan sadar. Tu. Jadi dia boleh angkat besi berapa kilo aja dia boleh angkat. Mr. Olympia kan, yang baru, orang Melayu kan, tengok kuat dia angkat. Tapi bang subuh mata belum tentu boleh buka. Bang subuh mata belum tentu boleh buka. Cukup badan sadar kan. Pagi bangun dikejut ke bangun sendiri? Kejut. Kalau tak kejut memang tak bangun kan. Itu berapa kilo dah tu. Tu badan berapa kilo tu. Sebab tu kena ada latihan, kena ada latihan. Betul lah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, apabila kita ada connection dengan Allah subhanahu wa ta'ala istimraran, sentiasa, maka jam lonceng kita bukan jam lonceng, jam tu bukan apa ringtone handset, bukan, tetapi lonceng kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Timetable dia jaga apabila kita ada connection dengan Allah. Nak pukul berapa je cakap, memang confirm boleh bangun kan. Ustaz lu sebut apa? Malu kita dengan ayam. Ayam pukul 1 dia kokok, 2, 3, 4 dia berkokok, dia dah bangun tahajud dulu banding dengan tuan ayam kan. Banding dengan tuan ayam tak bangun-bangun lagi, kira-kira kena tukar, tuan dia jadi ayam, ayam jadi tuan, kan bagus itu kan. Sungguh. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh dulu, dia tak cakap kamu dengar bunyi loceng nak bangun tidur, tak. Dia bagi contoh nak bangun sahur, antara sahur dan imsak tu dia bagi apa dalam kitab-kitab fiqh dulu handset tak ada, dia bagi dengan dengar kokok ayam. Dengar kokok ayam setiap 1 hour ayam akan berkokok. Tu start pukul 1, 2, 3, boleh kira, boleh testimoni. Itu ulama sebut dalam kitab. Sebab kenapa? Dia perhati tu, kita tak perhati. Bila dengar ayam kokok je, belum siang lagi. Belum siang. Tu bila terakhir kokok, belum subuh lagi. Tu tak bangun tu. Kenapa? Sebab kita tak melalui proses yang ditunjukkan oleh Nabi. Bila tak melalui proses yang tidak ditunjukkan oleh Nabi, kita sebenarnya melalui proses yang telah diacukan oleh syaitan. Kita tak melalui proses yang ditunjuk oleh Nabi, tapi kita membuat acuan yang diproses oleh syaitan. Itu kita kena ingat. Jangan lupa hak yang tu. Memang kita tidur atas katil, memang kita tidur dalam dom, memang kita tidur kat situ, tetapi kita ingat versi kehidupan kita adakah cara Nabi ataupun cara syaitan. Boleh faham? Pukul berapa ni? Sedap nak cerita. Dah tak tahu pukul berapa. Okey, tak pukul 10 lah. Sikit lagi sampai. Sikit lagi. Tengok balik dalam kitab muka surat 11. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Kira sebelum kita kena kira, maka muhasabah, kena selalu muhasabah sebelum kita dihisap besok di hari akhirat. Kan? Ada satu lagi pula orang tambah ni, hadis ni dia kata kamu kena kira muhasabah sebelum kamu dihisap, hisap sebelum kamu dihisap, kemudian kamu timbang amal kamu sebelum kamu timbang. Ada pula ulama tambah, dia kata semayang belakang imam sebelum kamu semayang di depan imam. Semayang kamu belakang imam sebelum kamu disembayangkan depan imam. Faham tu? Jadi makmum
belakang imam. Jangan-jangan bila kita makmum tak pernah tiba-tiba terus parking depan imam je. Itu pun bukan sembahyang, disembayangkan. Di masjid tak pergi surau tak pergi, sembahyang berjamaah tak reti, tapi tiba-tiba mati tu nak parking depan imam. Kan? Orang panggil apa tu? Panggil apa tu? Kurang ajar lah. Kurang ajar. Masjid tak pernah pergi, duduk belakang imam tak pernah pergi, surau tak pernah pergi, tiba-tiba tu parking depan imam. Parking depan imam, bukan sembahyang pun, disembahyangkan. Kan kurang ajar tu. Kan? Kurang ajar. Walaupun pakaian sempurna tu, kalau buka kapan tu, siap serban lagi. Siap serban tu. Kan biasa orang mati diserbankan apa semua. Siap serban tu. Tapi bukan sembahyang, disembahyangkan. Tu parking depan imam. Jadi imam pun tak pernah. Ni bukan lawak, tapi itulah. Kita kena muhasabah. Kena banyak muhasabah. Selalu pernah Ustaz ceritakan kepada kamu bagaimana awliya Allah yang dianggap awliya Allah, mereka itu sentiasa muhasabah. Macam mana? Dia tengok ikan dengan nyamuk. Ingat peristiwa ikan dengan nyamuk? Ingat tak peristiwa ikan dengan nyamuk? Kelalen. Itu masalah. Kelalen. Apa? Ikan. Lalat dengan ikan. Kan? Lalat dengan ikan. Ingat peristiwa tu? Siapa punya peristiwa? Ingat tak? Rabia. Ini bukan M. Nasir punya lagu Rabia tu. Bukan M. Nasir tu, Rabia tu, bukan. Siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Rabia. Itu M. Nasir. Ustaz kau orang semua hafal. Quran, hadis, penyanyi pun hafal. Lagu pun hafal. Kan? Rabi'atul Adawiyah dengan siapa? Dia mesti ada dua orang tu. Siapa? Imam Hasan Al-Basri. Betul. Rabi'atul Adawiyah dengan Imam Hasan Al-Basri. Ikan dengan lalat. Kan? Ikan dengan lalat. Hebatnya manusia tu cuma kalah dengan ikan dengan lalat yang Ustaz sebut dulu. Nak bagi kita muhasabah. Imam Hasan Basri ajak Rabi'atul Adawiyah pergi kat tepi tasik, bentangkan tikar semayang, dia melompat atas tu. Imam Hasan Basri kata, mari wahai Rabi'ah, kita semayang atas air ni. Kan? Rabi'atul Adawiyah pula ambil tikar semayang, dia libah atas udara, maka dia melompat atas udara. Dia kata, wahai Hasan Basri, mari ikut aku kat atas lah. Kan? Imam Hasan Basri ajak dekat air, Rabi'atul Adawiyah ajak atas udara. Imam Hasan Basri tak jawab. Tak jawab. Maknanya apa? Apa yang ada pada Imam Hasan Basri ada pada Rabi'atul Adawiyah, apa yang ada pada Rabi'atul Adawiyah tak ada pada Hasan Al-Basri. Tetapi Rabi'atul Adawiyah kata begini, ujungnya, wahai Imam Hasan Basri, Allah bukan nak tengok yang apa ada pada engkau dan apa ada pada aku. Yang ada pada engkau tu ikan buat hari-hari. Yang ada pada aku tu lalat buat hari-hari. Kan? Boleh atas air ikan hari-hari. Tak pelik pun. Orang tak panggil ikan tu wali pun. Tapi kita makan hari-hari. Kan? Lepas tu kadang-kadang orang ni dia makan ikan, sepatutnya dia pandai, tapi dia makan ikan makan lama dia bodoh. Itu yang masalahnya. Kena ambil yang berah tu. Maka Rabi'atul Adawiyah kata apa? Apa yang aku buat ni, lalat hari-hari boleh buat terbang. Kan? Lalat boleh buat hari-hari. Jadi Rabi'atul Adawiyah kata, Allah tak tengok apa yang ada pada engkau, tapi Allah tak tengok apa yang pada aku. Tetapi Allah nak tengok engkau dengan aku istiqamah tak dalam syariat. Pegang tak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terpedaya dengan kelebihan. Jangan terpedaya dengan kelebihan. Duduk atas syariat yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi syariat itu, maka jagalah adab dia. Maka Allah Ta'ala akan bagikan dia punya kelebihan daripada itu. Wallahu a'lam. Sekadar itu untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan kenyataan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada perjumpaan kita akan datang. Untuk pagi ini sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan, wa yaqinan sadiqan, wa dinan qayyima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.